بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, sama-sama kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufiknya, hidayahnya, dapat kita sama lagi dalam majlisul ilmi yang penuh dengan rahmat, barakah, dan juga serta sama kita iaitu para malaikat yang sedang meliputi sayap dia kepada kita yang sedang berada dalam majlisul ilmi pada malam ini, serta dengan keampunan yang binatang sama ada berada di laut ataupun di atas bumi ini, pakat-pakat minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai orang yang sedang duk tadah ataupun ambil ilmu dalam majlis ilmi pada malam ini. Sambung pengajian kita lagi daripada kitab Sahihul Bukhari yang kita telah belajar sebelum daripada ini, iaitu hadis yang pertama, hadis yang kedua dan juga hadis yang ketiga, yang mana tiga-tiga hadis itu adalah hadis yang berada dalam tajuk besarnya, iaitu mengenai dengan mula itu wahyu kepada Nabi SAW. Cara tu wahyu kepada Nabi, kita telah kena dah kata balas mananya cara turun wahyu kepada Nabi, dan juga semasa detik saat yang turun ayat yang pertama kepada Nabi, iaitu Iqra, sehingganya bagaimana berlaku selepas daripada tu. Akhiri dengan hadis yang nombor 3 dulu kita belajarnya, iaitu Nabi SAW pergi cari Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah sebagai isteri Nabi, dan juga dia telah beritahu berita bahawa Nabi akan dilatih jadi Nabi selepas daripada dapat wahyu ini. Sehingganya Waraqah kata, kamu akan dihalau keluar oleh kaum kamu, iaitu orang musyrikin, orang Mekah, waris-waris Nabi belaka tu, tetapi akan halau hamak Nabi keluar daripada Mekah. Dan juga Waraqah riwayat kata, kalaulah aku dah hidup sampai pada masa tu masa yang kamu akan halau ataupun hamak keluar daripada Mekah, nescaya aku akan tolong kamu dengan cara tolong yang sebenar-benar. Tetapi akhir sekali Allah Ta'ala tidak hidup Waraqah sampai kepada hari itu, sehingganya mati Waraqah selepas daripada tu. Tak royak dalam sejarah Islam kata, selepas daripada Nabi pergi cari Waraqah ni, selama mana Waraqah mati, hidup dan juga mati. Tetapi yang kita dapat daripada hadis dulunya, selepas daripada Nabi pergi cari Waraqah, wahyu wuti turun kepada Nabi SAW, iaitu lafaz yang kita baca akhirnya wa fataral wahyu, wahyu diputus, wahyu putus. Maka hadis yang keempat kita akan sambung, yang mana hadis yang keempat ni daripada Aisyah lah. Hadis yang keempat daripada Aisyah, dan juga orang yang ambil daripada Aisyah, Urwah. Orang yang ambil daripada Urwah, anak murid Urwah tu Az-Zuhri.
Hadis yang keempat ni Az-Zuhri juga riwayat. Tapi riwayat jalan guru dia yang kedua. Guru yang pertama Urwah bin Zubair, guru dia yang jalan yang kedua ini ni cerita sambung lagi. Boleh jadi Imam Bukhari ni dia bijak, dia rasanya bagaimana pula selepas daripada wahyu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kepada nabi ni dan juga katakan kata wahyu putus ni, di antara wahyu putus tu gapo dia hikam berlaku ratik terhadap nabi ni. Kerana seolah kata Bukhari ambil hadis ning daripada gapo dia Urwah ambil daripada Ibn Shihab ataupun Az-Zuhri ambil hadis ning daripada tok guru dia ning boleh hadis cerita tak suk. Cerita katanya Waraqah mati dan juga wahyu putus lepas daripada tu. Hikam selepas daripada nabi kelik daripada cari Waraqah gapo dia berlaku pula. Seolah kata Bukhari kata boleh jadi ada lagi hikam yang gapo berlaku ni dia pergi cari. Dan dia cari jalan yang lain lah. Jalan yang lain, sanad yang sama juga. Tapi nak kata Al-Bukhari dia nak dapat satu hadis ni, mari letak dalam kitab kita ni. Kitab hadis yang ketiga, mari hadis yang keempat lah. Bukan senang-senang lah. Tak senang seperti kita pada hari ni senang mari duduk menyata untuk dengar saja. Tapi Bukhari nak ambil hadis mari bubur dalam kitab dia ini ni kena guna masa lama untuk nak dapat hanya satu hadis daripada guru dia. Satu hadis nak dapat kadang-kadang kena pasti kena pergi cari guru seorang ni, kena pergi cari guru seorang ni baru nak cukup cerita semua hadis tu. Kerana hadis ni ulama dia riwayat sebab menurut amanah dia. Dia dengar cerita dia sekadar ning. Dia riwayat sekadar ning nak tambah tu hati dia tak boleh. Bukhari ataupun tok guru dia yang dia ambil hadis daripada Yahya bin Bukir cerita kepada Bukhari suk kepada Waraqah mati wahyu putus. Tok guru Bukhari nak pergi sambung, nak pergi cerita tambah selain daripada dia dengar tak boleh. Kerana amanah ilmiah kena ada. Dengar sekadar ni, riwayat sekadar ni, nak pergi tambah turut nafsu diri, nak cerita sedap dengar lagi tak boleh. Kerana ingat kata hadis Nabi adalah wahyu. Hadis Nabi adalah wahyu yang kita tak boleh nak dusta ke atas Nabi SAW. Habis tu Bukhari dia cari cerita. Sehingganya dia dapat cerita terus lagi selepas daripada tu gapo dia berlaku terhadap Nabi SAW dalam hadis nombor 4. Hadis nombor 4 Bukhari kata qala Ibn Shihab. Qala Ibn Shihab iaitu Ibn Shihab. Yang mana hadis ni sama juga daripada tok guru Bukhari yang sama iaitu Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair ambil daripada guru dia Al-Laits bin Sa'ad, ambil daripada guru dia Uqail ambil daripada guru dia Ibn Shihab. Hadis yang ketiga Ibn Shihab ambil daripada guru dia Urwah ambil daripada Zubair. Tapi hadis yang keempat Ibn Shihab ambil daripada guru dia yang kedua Abu Salamah bin Abdurrahman. Dan juga Abu Salamah ambil hadis ning cerita ning daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sahabat lain-lain cerita ning. Sahabat lain-lain tadi Aisyah cerita. Hak ning Jabir cerita yang kedua. Jabir radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang mana Jabir ning adalah Madani, orang Madinah. Dia bukan orang Mekah, orang Madinah. Ansari, orang Ansar. Jabir radhiyallahu anhu di antara sahabat yang mengapa hadis Nabi SAW banyak. Dan juga dia masa dia hidup tu selepas daripada Nabi mati dia biasa jadi tok qadi Madinah. Tok qadi ni mana kata orang yang memberi hukum kepada rakyat, beri hukum kepada orang kampung, orang Madinah masa tu lah. Dan katakan dia adalah sahabat yang terakhir yang mati di Madinah. Bukan sahabat akhir tak. Selepas daripada Nabi mati ni sahabat setengah orang duduk di Mekah, setengah orang duduk di Madinah, setengah orang ni musafir pergi kepada Baghdad ratiklah, Iraq ratiklah, Syam ratiklah. Orang panggil terkeracat-keracat pergi kepada tempat masing-masing. Di Madinah ada tak? Ada. Di Madinah selepas daripada Nabi mati ada lagi golongan sahabat yang masih hidup di Madinah. Ramai lah. Di Madinah ni sahabat yang terakhir sekali meninggal dunia Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu al-Ansari. Katanya Jabir
Qala wa huwa yuhaddithu an fatrati al-wahyi. Jabir ni nak cerita kepada kita, witahu kata semasa wahyu terputus daripada Nabi. Wahyu tak turun, kerana turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Dalam Bukhari 3 ayat. Tapi dalam riwayat yang lain 5 ayat. Tapi ulama orang kata boleh jadi di sini Bukhari dia seolah-olah kata nak meringkaskan hadis, nak panah hadis, wari 3 ayat saja, tulis 3 ayat saja. Tapi ada riwayat yang lain, mari riwayat kata sebenarnya kali yang pertama yang turun kepada Nabi 5 ayat daripada surah Al-Alaq, 5 ayat lah. Sebab mengenai dengan fatratil wahyi, semasa terputusnya wahyu daripada Nabi, faqala fi hadithihi bainama ana amshi, Nabi sebut kata suatu hari aku keluar daripada rumah sedang berjalan di dalam berjalan di jalan ni lah, tempat duk berjalan. Nabi duk berjalan, amshi, sedang duk berjalan. Sebelum lagi situnya, kenapanya orang panggil kata selepas daripada turun Iqra 5 ayat ni buti wahyu putusnya. Hikmat gapo wahyu putus daripada Nabi, tak turun terus selalu. Kerana kita ingat dalam hadis yang dulu Nabi SAW ni kejut. Tak biasa tengok ni malaikat ni dalam gua Hira. Gua Hira ni kalau kita nak hari ni sepit sore je pada main sunat. Bubuk pakai nak main sunat buat dia. Dan naik pakai nak naik belakang kan, nak naik kita tengok tempat Nabi yang dapat wahyu yang pertama ni bagaimana tempat dia. Masuk pergi tu cukup sore 2 orang gitu mo nak semaya bersih ramai-ramai tak boleh lah. Bubuk. Nabi jumpa malaikat situ kata jumpa dengan rupa tak penuh lagi kerana tempat sempit. Kerana malaikat Jibril alaihissalam ni besar. Besar tubuh, orang panggil tubuh badan dia, kita tak boleh nak khayal lah. Tapi Allah Ta'ala sebut lagi kata 900 sayap dia, 900 sayap. Jadi masa tengok binatang pun 900 sayap dah, saya tengok dah. Besar benar lah. Yang mana hadis yang keempat ni akan cerita kata kali yang kedua Nabi tengok malaikat Jibril ni dengan besar taruh mana dia. Nabi kejut. Siapa kau kelik mari cerita kepada Aisyah, Khadijah yang kata zammiluni. Tolong selimut aku kerana aku kejut. Nabi kelik dengan keadaan kejut. Yarjufu fuadu, hati duk getar, naling. Tak biasa jumpa benda pelik orang panggil. Kerana Nabi SAW tak biasa seka kata dia sendiri ni akan jadi Nabi. Ada riwayat yang dalam Sahih Muslim belum diturunkan wahyunya pertama ini ni, ada biasa satu kali pong kayu bui saleh kepada Nabi SAW. Pong kayu bui saleh kepada Nabi. Sehingga Nabi kejut dan juga rasanya pelik. Bagaimana ni pun kayu risalah kepada aku, sungguh kau tak sungguh bala mana? Kerana masa tu manusia biasa. Tapi boleh jadi Allah Ta'ala nak hantar orang panggil atau alamat tanah sikit-sikit kata bukan orang biasa lah Nabi SAW. Tapi Nabi tak suka lagi lah. Sehingga dia turun wahyu. Jumpa dengan Waraqah gapo siap dah tu. Selepas daripada Nabi selepas daripada tu Nabi baru khabar kata benar sungguh itu adalah tanda alamat kata Tuhan nak wi pun kayu wi saleh kepada Nabi SAW. Tapi ayat kata Nabi kejut lah. Dengan sebab itu Nabi kejut, seolah-olah kata hikmat yang wahyu terputus tak turun selalu dah selepas daripada tunya. Fatratul wahyu ni mana kata lama jugalah, bukan serta sangatlah, mana kata beberapa bulan juga. Berbulan-bulan juga, beberapa bulan juga. Mana kata sebulan pun lama dah 30 hari ni. Tapi hikmatnya apa? Hikmat untuk nak rasa Nabi yang takut daripada pertama sekali jumpa dengan Jibril ni rasa hilang sikit. Rasa hilang, rasa tenang sikit dan juga rasa kata perlu kepada wahyu pula. Nak jumpa pula. Jadi belah Nabi pula nanti kata bila nak mari pula ni demon ni. Bila nak mari pula. Soalan kata gitulah. Sebabnya terputus wahyu. Kerana kalaulah hari ni turun Iqra sudah duk gemtar lagi, duk selimut lagi Nabi rumah, esok turun pula tak ada nak orang panggil tak hilang rasa kejut lagi, turun pula wahyu kejut ni. Habis tu hikmatnya untuk Nabi rasa tenang sikit.
Nabi SAW cerita kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, bainama ana amshi idh sami'tu sautan minas sama. Satu hari aku berjalan, jalan dengar suatu suara, satu suara daripada langit, minas sama. Farafa'tu, berdengar suara dah, Nabi selalu dah tengok kepada langit lah. Tengok, ambil mata diri, tengok kepada langit untuk nak tahu kata suara gapo ni daripada langit ni. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira. Bawa tengok kepada langit, nampak malaikat Jibril, nampak malaikat ataupun orang panggil tu orang yang biasa mari cari dia di Hira. Oh, orang tulah ni. Orang tulah hak biasa mari cari ku dan juga suruh aku ayat kepada aku baca, orang tulah ni. Tapi kali ni tak sama, boleh hari tak sama pada kali tu dengan gua Hira, kerana Nabi kata wa huwa jalisun ala kursiyyin bainas samai wal ard. Tengok kepada malaikat sedang duduk di atas kisi, duduk di atas kisi. Jibril duduk di atas kisi, yang mana kisi Jibril alaihi salam itu tu memenuhi langit dan bumi. Mana kata penuhi langit dan bumi, tak nampak langit, tak nampak bumi. Nabi nampak rang ataupun rupa malaikat Jibril ni penuh, besar. Kali ni lah adalah kali yang Nabi SAW nampak Jibril dengan rupa yang besar sungguh, 900 sayap dia sungguh, yang mana sedang duduk di atas kesi, yang mana kesi dia itu tu, rupa dia dan juga kesi yang dia duduk, katuk habis, tak nampak langit dan juga tak nampak bumi. Besar. Tak nampak langit dan juga tak nampak bumi. Faru'ibtu minhu. Bo nampak besar, kejut. Perasaan takut mari semula, kejut pula. Tadi jumpa dalam Hira biasa rupa tak besar seperti ni, kerana Hira halus ya. Kejut dah, mari jumpa dengan rupa yang besar lagi, kejut pula kali yang kedua. Faraja'tu, selalu dah aku klik rumah. Kejut, selalu dah klik rumah. Klik di rumah, royak kepada Khadijah seperti mana dia biasa royak. Kali yang pertama, zammiluni, selimut aku. Getar tubuh. Selepas daripada tu Nabi selimut, duduk atas katil, duduk selimut. Duduk tempat tidur dia, duduk selimut. Selepas daripada Khadijah selimut dia ni, turun ayat yang kedua, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Turunnya 5 ayat pula yang kedua. 5 ayat yang pertama daripada suratul Alaq, dan juga yang kedua turun kepada Nabi daripada suratul Al-Muddaththir, 5 ayat. Makna apa? Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang sedang duduk selimut, duduk tidur. Qum, bangun. Fa'anzir, dan juga berilah orang panggil tu amaran ataupun beri, sebarlah, sapalah, dakwahlah, mengajaklah orang, memberi peringatan kepada orang. Nabi, Allah Ta'ala suruh Nabi ni bangun daripada selimut tu suruh buat kerja dakwah, suruh buat kerja dakwah. 5 ayat turun selepas daripada tu. Fahamiyal wahyu, selepas daripada turun 5 ayat ni selepas daripada tu ayat ataupun wahyu kau turun mari. Berturun, orang panggil tu berturutan, wahyu kau turun mari semua. Tak wuti-wuti ataupun tidak terputus daripada Nabi seperti mana kali yang pertama. Hadirin majlis ilmi yang dikasihi sekalian, ini hadis yang keempat. Sebagai Jabir nak cerita kepada kita, kata semasa Nabi terputus daripada wahyu tak turun sampai kepada wahyu yang kali yang kedua turun tu, bagaimana hikam yang berlaku ratik. Gapo yang kita dapat daripada hadis nombor 4 ni? Yang pertama yang kita dapat daripada hadis nombor 4 ni kita Fatimah lah. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi, Iqra, suruh baca. Wahyu yang kedua turun kepada Nabi, fa'anzir, suruh buat kerja dakwah. Baca, selepas itu buat kerja dakwah. Mengaji, cari ilmu, selepas daripada tu buat kerja dakwah. Wi amarai kepada orang, wi peringatan kepada orang, siapa benda yang dia baca, benda yang dia ngaji itu kepada orang yang lain.
Kerana ilmu, kita kadang-kadang kita rasanya Nabi SAW ni, Nabi SAW dapat ilmu daripada Allah Ta'ala, dapat wahyu lah. Seolah-olah kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak wayak Nabi tahu kata, kamu hai Muhammad, sore kamu ya sekarang lah ni. Khadijah belum masuk Islam lagi, Abu Bakar belum masuk Islam lagi, dan juga tidak ada mana-mana sahabat masuk Islam lagi masa ni. Seolah kata Nabi, Allah Ta'ala nak wayak kepada Nabi SAW kata, hei kamu Muhammad, sekarang lah ni kamu telah dapat wahyu, telah dapat Islam, telah dapat iman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak cukup kamu nak masuk Islam ataupun nak ada ilmu mengenai dengan Islam seorang muda. Seolah kata hari ni hai Muhammad mendapat ilmu iaitu wahyu. Tak cukup nak dapat ilmu dak seorang, tidak ada faedah apa. Ilmu kalaulah dapat seorang, tahu seorang, tak sebar kepada orang lain, tidak ada faedah gapo sikit habuk. Kerana ilmu ini adalah ilmu yang nak membawakan orang kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab tu tak cukup kita ada ilmu ni, kita gerti sore, kita ada Islam, kita ada email sore, kita tak sebar kepada ahli keluarga kita, kita tak sebar kepada masyarakat. Faedah gaponya kita nak masuk syurga sore? Adakah kita gembira nak boleh masuk syurga sore ni? Habis tu ilmu, Allah Ta'ala kata, ilmu Allah Ta'ala suruh cari ilmu dulu boleh nak kerja dakwah ni. Suruh cari ilmu belum nak kerja dakwah. Habis itu ilmu adalah asas kepada setiap perkara, setiap amalan. Kalau dah tidak ada ilmu, kadang-kadang tidak ada faedah gapo sikit abuk amalan ataupun kerja yang kita buat dengan tidak ada ilmu menjadi asas. Kerana ilmu adalah yang pertama. Ilmu adalah yang pertama, khususnya ilmu yang membawakan kita kenalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu Al-Imam Al-Bukhari, kita sebut sama Imam Bukhari kata, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu mari belum daripada kita nak kecek gapo, kita nak buat gapo sahaja pun, ilmu kena mari dulu. Kita nak mengajak orang, nak dakwah orang bagaimana kalau kita tidak ada ilmu ni? Boleh jadi benarnya kita sebar kepada orang lain, boleh jadi benarnya kita mendakwahkan kepada orang lain yang salah lebih banyak daripada betul boleh jadi, kerana kita tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Habis itu ilmu kena mari dulu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah kamu sesungguhnya tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah Ta'ala. Dalam ayat ni Imam Bukhari ambil buat jadi dalil, Ibn Hajar ambil buat jadi dalil, tunjukkan kata ilmu yang pertama sekali belum kita nak amal buat ibadat gapo dulu. Kena Tuhan dulu, kena ngaji dulu, kena ada ilmu dulu, barulah kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu menyata cerak kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita baca, suruh kita mengaji dulu, barulah selepas daripada tu barulah kita sebar kepada orang lain. Barulah kita sebar kepada orang lain. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Orang yang beriman, iman, amal soleh, mengajak orang kepada kebenaran dan juga sabar dalam kerja dakwah. 4 perkara dalam suratul Wal Asr. Iman tak akan datang melainkan kita kena ada ilmu dulu. Nak beriman kepada Allah balas mana kalau tidak ada ilmu ni? Ada ilmu dulu baru kena Tuhan dulu baru ada iman. Fa'lam annahu la ilaha. Kena ada ilmu dulu baru boleh nak beriman kepada Allah Ta'ala. Selepas daripada ada iman itu, barulah mari amilus solihat, buat amalan yang soleh pula. Buat kepada diri dulu. Diri boleh amal dengan ilmu yang kita cari, iman yang kita ada tu, barulah kita wa tawasaw bil haq, buat amal sudah. Yang paling baik sekali kita sebar kepada orang lain. Sebar kepada orang lain. Habis itu kita banggalah dengan umat Islam ni yang ajarkan kita. Yang pertama sekali, ajar dengan cara cari ilmu. Ajar dengan orang panggil ariyat tam. Islam ni menggalakkan kita kena jadi orang yang berilmu. Kerana gulawai dengan ilmu adalah jahil. Al-jahlu. Al-ilmu, gulawai dia al-jahlu. Jahil. Jahil ni mana kata? Tidak berilmu. Orang yang jahil ni
tak ada dia suka nak jadi orang jahil. Kerana orang jahil kita kira kata Allah adalah orang yang sangat mundur sekali, sangat lalang sekali dah. Lalang sekali, tidak ada ilmu ni. Ya, tidak ada ilmu, orang panggil Allah ciwit ni. Sangat dihina sangat. Kalaulah tidak ada ilmu, khususnya ilmu mengenai dengan ilmu agama, ulumuddin, ilmu daripada Quran dan juga sunnah. Habis tu orang Arab, kalau kita tengok orang Arab sehingga kita ngaji di Madinah ni, ngaji dalam Universiti Madinah ni, orang Arab Saudi sendiri kadang-kadang ngaji baca Quran, dia baca Quran telur lebih daripada kita lagi. Kita rasanya Allah sangat dihina, walaupun dia adalah orang Arab. Kalau Quran dia tak peduli, dia tak sungguh ni, hina hidup dia. Kerana buat dia ni Quran tidak pada mari masuk mari untuk nak orang panggil nak wujudkan sukses, untuk nak boleh hijau mudah gitu ya. Kita rasa banggalah, kita rasa mujur, kita rasa terima kasihlah kepada ibu bapa kita yang mendidikkan kita dengan Quran sehingga kita lacak Quran, kita boleh baca Quran dengan cara yang betul. Dan juga hidup kita tidak kena hasung walaupun kita bukan orang Arab pun. Habis tu nak tengok ketinggian seorang hamba Allah Ta'ala, bukan tengok kata dia bakal Arab ke, bakal Melayu ke, bakal Persi ke, bakal Eropah ke, dah. At-taqwa ataupun hubungan dia dengan Allah Ta'ala, hubungan dengan Allah Ta'ala, tengok mana? Tengok dia dengan Quran. Sama ada baca, dengar, ngaji, dan juga ambil amal, dan juga ambil gisebah. Itu yang kita pasti kita kena dapat. Habis tu manusia yang paling kunapap yang kata kualiti. Hari ni kita mujurlah. Sehingga hari ni kita tengok kepada orang yang kaya-kaya dalam masyarakat negeri Sia kita sendiri. Mereka tak jauh ngaji negeri Sia, hatta nak mereka pergi ngaji negeri luar belaka. Kalau orang Sia dia hatta pergi kepada Amerika, hatta pergi kepada England untuk nak anak dia dairapkan sukses, dairapkan rutin ni kuna pap klik mari. Dia tak yakin juga dengan negeri dia. Habis tu hari ni sehingga orang yang asing, bukan orang Islam, dia tahu kata Muslim atau orang panggil tahuคนหนึ่งจะเป็นคนที่มีคุณภาพต้องมีความรู้negeri Syia ada, negeri ni ada, tapi dia tahu dia kata di antara ambil ilmu di negeri Syia dengan ambil negeri luar tak sama. Dia kata anak dia ngaji di sana untuk ambil ilmu kunafah yang dia rasa, yang dia sangka kata ilmu kunafah. Supaya juga yang kita hari ni duk belajar, kacau duk pergi kepada Madinah, kacau duk pergi kepada Mekah, kacau duk pergi negeri luar, tujuan apa? Kita nak ambil ilmu yang kualiti semua, yang kita kata-kata kunafah sungguh. Memanglah kita tak tolak dengan secara 100% tak kata Islam sukses di negeri kita ni, tak lagi dak. Faedah juga, tapi kalau we pilih di antara ngaji Islam sukses di negeri Syia dengan ngaji Islam sukses di negeri Saudi, pakat pilih negeri Saudi belakang. Ribu-ribu orang pakat tasjid takdim untuk nak ngaji di negeri Arab, tapi Allah Ta'ala pilih beberapa orang saja. Habis tu Muslimที่มีคุณภาพ adalah ต้องมีอารยธรรมการอ่าน dan juga kena ada ilmu. Hari ni banyak mana yang kita hari ni, kalau kita nak sebut dengan pemuda kita hari ni, banyak mana baca surat, banyak mana mengikuti orang panggil tak kelas-kelas yang nak ajar dia mengenai dengan ilmu. Hak pesing duk cek nama, hak pesing duk bayar kata pun gepar habis cakap untuk nak lopak duit daripada bilik tak usah mengaji ni. Dan juga apatah lagi kita nak pergi harap kepada kitab, sebuah kitab wifat dia baca. Kita puji, habis itu kita puji orang Jepun hari ni, kebaikan yang Islam telah menggalakkan kepada orang Islam hari ni, kadang-kadang daripada kalangan orang Islam tidak ada mana. Islam adalah agama yang suruh kita yang pertama kali baca. Tapi hari ni banyak mana yang kita panggil kata orang Melayu lah, banyak mana yang baca. Kita tengok statistik orang Jepun lebih banyak daripada kita yang baca. Kita tengok statistik orang Singapura lebih banyak daripada kita baca. Tak apalah dia baca kitab-kitab yang mengesakut dengan dunia, tapi kita ni hanya sekadar kesukaan untuk nak membacakan kitab untuk menambah ilmu pun tak ada dah. Apatah lagi nak cari masa pergi cari kitab yang berilmu kepada dia. Habis tu kita rasanya ini adalah aryatam yang bagus, yang kualiti benar yang Islam nak ajar kata kita. Hidup kita dalam dunia ini tak akan kualiti melainkan kena melalui cara baca kitab, cari ilmu dan juga kena berilmu.
kena berilmu. Dan juga Nabi SAW, yang kita dapat lagi daripada hadis ni, Nabi SAW pada masa tu tanya katanya Nabi ada berapa ayat dah kata. 5 ayat yang pertama daripada surah Alaq. 5 ayat ya. Tapi selepas daripada tu Allah Ta'ala kata kum fa'anzir, give dakwahmu. Kita dapat di sini kata sebenarnya khijah dakwah ni tak pasti kena alim banyak, ilmu banyak. Tapi kalaulah ada, kita tahu satu, kita sebar satu. Tadi kita tahu dah kata kita nak dakwah kena ada ilmu. Tapi ilmu di sini sikit banyak kita boleh dah nak kuasa untuk nak berdakwah. Walaupun kita ada satu ayat, tapi pasti kita kena dakwah itu adalah benda yang kita ada ilmu, benda yang kita tahu. Kalau tak tahu jangan dakwah. Habis itu Nabi SAW kata ballighu anni walau ayah. Sapalah kamu daripada aku ini, yang kamu dapat daripada aku ini, walaupun satu ayat. Dengar satu ayat, geti satu ayat hari ini, sebar satu ayat. Khijah dakwah, khijah tabligh. Khijah tabligh, khijah dakwah ini yang kita tahu tadi kata wajib kena ada ilmu, tapi ilmu itu kalau ada satu boleh dah nak sebar. Tapi kalau dah tidak ada ilmu, kosong ilmu lagi, tidak ada ilmu mengenai yang kita dakwah tu, tak boleh kita nak berdakwah. Kerana Allah Subhanahu wa taala suruh kita baca, cari ilmu dulu, barulah kita nak kum fa'anzir, iaitu sapa kepada orang lain. Yang ketiganya yang kita dapat daripada hadis ni, Allah Subhanahu wa taala kata kum fa'anzir, bangkitlah kamu hai Muhammad dan juga builah peringatan kepada kaum kamu. Hijau Nabi ataupun orang panggil tak isi kandungan Nabi SAW mari kepada dunia ni dua hijau Nabi. Satunya basyira inna arsalnaka, orang panggil tak Allah Ta'ala kata Nabi mari ni jadi rasul untuk jadi mubasyiran wa nadhira, wi berita baik dan juga wi berita amaran, orang panggil tak berita tak molek, berita pia wak jahat neraka. Basyiran berita baik, pia wak baik boleh masuk syurga. Habis itu dalam agama Islam ni dalam agama Islam ni dia kena ada targhib wa tarhib, kena ada menggalakkan orang buat baik boleh gini ni. Juga kena ada juga pasal kalau buat jahat boleh gini. Kerana tak cukup kita mari nak menggalakkan orang buat baik saja, royak mengenai dengan syurga saja. Buat orang rasa nak masuk syurga saja, tapi tidak ada sikit apa buat orang ni takut kepada neraka. Habis itu al-khawfu war-raja, takut kepada neraka kena ada, manakala harapan nak masuk syurga pun kena ada juga pada masa yang sama. Kerana dalam ayat Quran sendiri pun Allah Taala kata wallahu ghafurur rahim, Allah Taala maha ampun ni. Kita harapkan Allah Taala akan ampun dosa kita. Kita muncul, kita gembira. Tapi dalam satu ayat lagi Allah Ta'ala kata wallahu syadidul iqab, sesungguhnya Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala ni sangat sedih. Takut azab Allah Ta'ala. Habis itu iman kita kena ada perasaan dua perkara ni, iaitu takut kepada azab seksa Allah Ta'ala. Yang kedua, dalam masa yang sama kita takut azab Allah Ta'ala, kena ada juga perasaan harapan kata Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampun dosa kita. Ulama yang kata waktu Allah Ta'ala tak pakai kalimah basyir, absyiru, kum fa absyir, royak berita baik kepada kaum kamu. Waktu Allah Ta'ala pilih kum fa anzir, kerana kita ada kata basyir berita baik, nadhir berita jahat. Waktu Allah Ta'ala pilih kalimah nadhir fa anzir berita jahat. Hikmah dia apa? Hikmah kata masa tu kita kena gambar kata Nabi SAW sore dia tak masuk Islam lagi. Suruh Allah Ta'ala suruh Nabi ni tubik luar rumah dia, mula dengan keluarga dia, pergi dakwah keluarga dia yang masa tu sedang duk puja ataupun sembah kepada Tok di keliling Kaabah. Buzan lah, mana kata musyrik, sedang buat syirik. Masa tu orang panggil tu keluarga Quraisy ataupun orang ahli keluarga Nabi, waris-waris Nabi di Mekah masa tu musyrik belaka, bersyirik belaka kepada Allah Ta'ala. Lama mana dah? Berpuluh-puluh tahun dah mereka duduk pasal itu tu. Semenjak Nabi Ibrahim AS bina Kaabah tu, selepas daripada tu berlaku dah. Berlaku metak kau mari tak. Masa Ibrahim tu, masa Nabi Ibrahim duduk tauhid lagi.
Buat haji pun tak ada tokong lagi. Tapi selepas daripada tu mana kata berpuluh-puluh tahun dah. Bukan benda mudah. Bukan setiap orang semuanya kuasa dan juga berani untuk nak mendirikan diri dan juga giroyak kepada kaum. Dia kata, hey, fak kamu benar yang fak kamu duk semua sekarang ni walaupun berpuluh tahun, 100 tahun adalah benda yang salah. Bukan benda mudah ni. Bukan benda yang mudah. Dia tak sama dengan kita giroyak, kita bangun diri giroyak kepada dia kata, oh, fak kamu kalau buat baik gini boleh gini. Tak. ส่งเสริมการส่งเสริมกับการไปห้ามไปบอกว่าผิดสิ่งนั้นtak sama. Kita nak bangun belanja orang ni bukan benda mudah. Kerana orang duk amal baik ni lama mana dah. Habis sama juga dengan tempat kita. Kalau kita nak bangun diri giroyak kepada orang dalam kampung kita, royak kata benda yang kamu buat ini adalah benda bid'ah. Bahkan mereka buat 10 tahun dah ni bukan benda yang mudah lah. Hamak demo dulu, katak demo dulu. Habis tu qum fa'anzir, benda ni di antara basyir royak benda baik, gembira, dengan nazir royak benda yang orang panggil kata benda yang tak baik ni, lari benda yang baik ni. Hak yang kedua lebih payah lagi. Habis tu Allah Taala pilih hak ni. Basyir royak bila-bila boleh, kerana mudah ya. Dan juga orang suka. Orang suka. Orang suka. Orang kadang-kadang kita semaya di masjid selepas asar ada demo kita ada mari baca. Kita sendiri tak kenal. Tak kenal ni bukan kata kita royak kata tak betul dengan sunnah. Bukan. Tak kenal maksud kata kita ni tak kenal mana nak duduk. Supaya ramai-ramai hari ni tak suka nak duduk dalam majlis ilmi. Puas cemuh duduk dalam majlis ilmi ni ngaji. Tapi ada orang gelari, ada orang baca hadis, baca kitab Fadailul Amal selepas asar, tak ada biar gelari kerana pakat tahu belaka kata benda tu baik, molek baca hadis Nabi ni, tapi diri dia sendiri yang tak suka. Benda baik ni kalau buat orang pakat songsa belaka. Tapi kalau gilare ni payah dah. Orang dah baca lama-lama dah kitab. Dia kita nak gilare bukan benda yang mudah. Balas dengan orang dulu lah. Habis tu Allah Ta'ala pilih kalimah qum fa'anzir. Bukan benda yang mudah. Bukan benda yang mudah. Kena ada cara, kena ada hikmat, kena ada strategi. Kena ada witikan. Yuta sakula yu kata balas mana kita nak qum fa'anzir kepada kaum kita, ahli kita, orang kampung kita. Habis tu Nabi SAW bijak. Nabi SAW bijak. Selepas daripada ayat ni turun ni, kalau kita pergi baca sejarah Nabi, sirah Nabi ni, kita terlihat kata Nabi bijak. Nabi bukan kata dia nak pergi dakwah belakang, tak. Nak pergi ayat qum fa'anzir kepada belakang musyrikin, tak. Pilih hak mana nampak kata cidik, nampak kata boleh terima kebenaran mudah sikit, pergi dakwah demo tu dulu. Pergi dakwah Abu Bakar dulu. Pergi dakwah Abu Bakar dulu. Abu Bakar orang yang cidik, orang yang boleh, orang satu orang sahabat yang masa tu jadi perniaga, penak turukit, cidik, dan juga tidak orang panggil tidak ada perangai yang orang panggil apa? Perangai PA lah, perangai basing ganah supaya dengan sahabat lain tak. Nabi katanya boleh jadi dia akan boleh terima. Pergi dakwah Abu Bakar. Abu Bakar pergi dakwah fok nak turukit dia tu di antaranya Uthman ibn Affan masuk Islam. Kau masuk sikit. Cara habis tu qum fa'anzir bukan benda mudah kau. Yang kita dapat daripada sininya, kita nak dakwah sunnah sendiri pun kena ada strategi ataupun cara yang berhikmat juga. Bukan kata kita getikan satu sunnah selalu dah kita lepas kepada orang lain dengan cara lepas yang tak betul dengan sunnah. Bagaimana orang nak terima sunnah daripada kita? Kena ada cara juga, kena ada hikmat. Bagaimana kita nak royak fa'anzir sedikit. Orang panggil terprape ni dem yang puya tayar dak buat dah. Kita nak royak dengan sekaligus tak boleh. Sekaligus tak boleh kerana mereka buat dengan lama-lama dah. Pen orang panggil surun subtat kan pemat. Habis tu kita nak royak betul-betul selalu dah dengan secara betul-betul selalu dah, ataupun kita nak mikir tak orang manakah yang dia boleh terima cepat sikit, dengan cara mana boleh terima sikit. Atau yang kita dapat daripada hadis yang pertama ini, yang hadis yang keempat ini. Selepas daripada tu fahamiyal wahyu turun straight, turun wa tataba'a
Turun tak betul-betul lah selepas daripada tu. Turun tak betul-betul sampai kepada Nabi SAW mati tu lah. Turun wahyu yang terakhir. Itu hadis yang keempat. Pergi lagi hadis yang ke-5. Kita akan ambil lagi lebih kurangnya 2 hadis. Hadis yang kelimanya, katanya Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Musa bin Ismail. Ni guru dia ni. Guru dia kita dengar pada halaqah yang pertama kata guru dia semua ni 1080 orang berguru mikro. Guru semua 1080 orang. Saya sendiri pun tak ada nak buat orang panggil tamniab kru kantor ing. Kerana kadang-kadang kita kena syukur, kena terima kasih juga kepada guru yang sebar ilmu kepada kita ni. Walaupun ilmu yang kecil, yang sedikit ataupun yang banyak. Hari ni saya teringat lagi kadang-kadang benar-benar baik beberapa perkara yang guru biasa royak, kadang-kadang kita ingat jasa, kita terima kasih. Saya selalu ingat semua apabila kita nak sembahyang sunat sebelum asar. Semasa saya duduk umur 1 dulu, kau sutai mengaji dulu, Wicha Witiasa. Guru yang ngajar Witiasa tu dia ngajar. Sebelum nak lepas habis kak pergi mayasa di masjid dia royak kepada anak murid kata, lebih kata, jangan lupa fakmu ni sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Semenjak pada hari itu kita apabila kita sembahyang sunat belum asar 4 rakaat, kita ingat semua ilmu ni kita dapat daripada guru Witiasa. Dan juga kita rasanya pahala akan sampai kepada dia. Habis tu kita kena orang panggil kena khabar kata itu adalah nikmat, dan juga kita kena terima kasih lah kepada guru-guru yang sebar ilmu, yang mengajar kita walaupun sedikit ya, tak banyak. Boleh ada guru Witiasa seorang ni tak banyak. Dia ada ilmu agama tak banyak, tapi kadang-kadang kita kena syukur juga, kena terima kasih juga, kerana Nabi kata man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang dia tak terima kasih kepada manusia yang beri kebaikan kepada dia, seolah kata dia tak terima kasih tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala juga. Kita bersyukur terima kasih kepada manusia yang beri kebaikan kepada kita, seolah-olah kata kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dah. Hadis yang kelimanya Musa bin Ismail. Qala haddatsana Abu Awana qala haddatsana Musa bin Abi Aisyah qala haddatsana Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Okey, hadis ni panjang, kita mula hurai selalu dari isi dia. Jadi hadis ni sanad Bukhari sampai kepada seorang tabi'in. Nama dia Sa'id bin Jubair. Tabi'in ni maksud apa? Tabi'in ni maksud kata anak murid kepada sahabat. Sahabat anak murid kepada Nabi. Sahabat orang yang dia jumpa dengan Nabi. Tabi'in orang yang tak dia jumpa dengan Nabi tapi dia mengaji ambil ilmu dengan sahabat. Ni orang panggil tabi'in. Sahabat ni orang jumpa dengan Nabi, masuk Islam, masuk Nabi, dia juga mati dengan keadaan Islam. Orang yang nak dipanggilkan jadi sahabat 3 syarat. Satunya dia jumpa dengan Nabi dan dia tengok Nabi lah. Dia juga masuk Islam semasa Nabi hidup lagi. Yang ketiganya mati dengan keadaan Islam, walaupun dia nak mati semasa Nabi hidup lagi ke, ataupun mati selepas daripada Nabi mati dah. Kalaulah tak cukup 3 syarat ni, tak boleh dipanggilkan kata dia adalah sahabat. Misalnya kata semasa Nabi hidup lagi dia masuk Islam, jumpa dengan Nabi dia masuk Islam. Selepas daripada tu Nabi hidup lagi, dia kafir, dia jatuh agama, tak panggil sahabat. Ataupun Nabi mati, selepas Nabi mati dia tinggal agama Islam, tak panggil sahabat juga. 3 syarat. Manakala tabi'in dia jumpa dengan sahabat, jadi orang Islam, dan juga banyak ke tabi'in ni orang yang kata asal jadi orang Islam, wanak mari dia orang Islam dah, kerana sahabat orang panggil pok dia ni golongan sahabat. Pok Islam dah, wanak mari jadi orang Islam. Sa'id bin Jubair tabi'in min sadatil tabi'in. Tabi'in ni ramai, anak murid sahabat ni ramai, tapi di antara tabi'in yang paling hebat Sa'id bin Jubair, khususnya dalam ilmu tafsir. Ilmu tafsir ni Sa'id bin Jubair adalah anak murid, orang panggil Sidq kepada Abdullah bin Abbas,
Dan juga Abdullah bin Abbas ni siddiq dalam ilmu tafsir bagi Nabi. Nabi ni guru tafsir. Orang yang ngaji tafsir dengan Nabi ni ramai. Di antaranya Abdullah bin Abbas. Siddiq Nabi dalam ilmu tafsir ni ngaji tafsir. Nabi mati, Abdullah bin Abbas anak murid ramai pula. Anak murid ramai tapi anak murid habis ni wakati siddiq sungguh duduk dengan dia semua ni Sa'id bin Jubair. Geti tafsir. Sa'id bin Jubair dia cerita kata satu kali tok guru aku Abdullah bin Abbas dia mentafsirkan ayat yang ke-16 dalam suratul Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Maksud apa ayat ni? Allah Ta'ala turun ayat ni royak kepada Nabi, hey Muhammad, jangan kamu orang panggil tu bergaduh cepat gerak lidah untuk cepat nak ingat Al-Quran. Makna apa ni? Makna kata semasa yang Jibril AS turun wahyu, sama ada Iqra, khususnya Iqra lah dalam gua Hira tu malaikat yang kata Iqra, Nabi kata tak boleh baca, dakak lepas Iqra 3 kali. Sehingganya selepas itu malaikat baca kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. 5 ayat ni semasa malaikat duk baca ayat Quran tu, Nabi usaha nak baca turut, nak gerak lidah untuk nak baca widai turut Jibril alaihissalam. Kerana bimbang kata kalaulah dia tak segera cepat gerak lidah dia baca turut Jibril alaihissalam, bimbang takut tak ingat 5 ayat yang pertama tu. Habis tu bergaduh cepat gerak lidah tu, Allah Ta'ala turun ayat kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nah, jangan gaduh cepat gerak lidah hai Muhammad untuk nak ingat cepat, jangan. Tu hal larang. Mana kata duk dia. Dengar saja. Katanya ayat ni Abdullah bin Abbas baca sudah, dia tafsir. Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzil shiddatan wa kana mimma yuharriku syafataihi. Setiap kali wahyu turun, kita ada kata setiap kali wahyu turun ni benar yang berat turun kepada Nabi. Dalam hadis Aisyah kata sehingga musim sejuk, tapi wahyu turun pada musim sejuk tu perlu lagi Nabi SAW berat. Dengan sebab berat itu tu setiap kali turun wahyu ni Nabi kena yu'alij. Yu'alij mana kata kena raksa tu yang you tolak wala. Neng dia kap syiddah beratnya wahyu setiap kali turun kepada Nabi. Kena jaga, kena raksa tu yang. Dan juga Ibn Abbas yang kata setiap kali turun wahyu kepada Nabi ni, Jibril mari turun wahyu kepada Nabi, baca ayat Quran kepada Nabi, Nabi usaha nak cempatkan yuharriku, gerak mulut dia untuk nak baca turut Jibril alaihissalam untuk nak ingat. Tok guru baca, dia baca turut untuk nak ingat ni. Bimbang takut tak ingat pula. Bimbang jugalah. Anak murid takut kepada tok guru ni. Tapi budak lah ni tak ngapa. Madah Quran saya ngajar madah Quran ni. Oh budak kita sehingga radak mahawi jalan sendiri kadang-kadang wica lepas habis, wica so yang tak lepas, wica Quran tak lepas. Wica Quran so tak lepas. Allahu akbar. Habis itu sebenarnya kita kena faham kata asas kepada segala ilmu adalah Quran. Kadang-kadang wica lain lepas, tapi lepas dengan orang panggil tu lepas bermolek gitu, tak ada kualiti mana. Dengan sebab apa? Dengan sebab wica la Quran tak lepas. Tapi kalau lah wica Quran lepas kan, boleh ada wica lain. Kita baca sikit, baca tak kuat, tapi kerik molek boleh hadir dengan sebab Al-Quran. Dengan sebab Al-Quran. Tapi hari ni wica Quran yang paling anak murid kita lekat banyak sekali. La ilaha illallah. Kalaulah mereka rajin sungguh ngapa Quran seperti mana sungguh dalam main terosak ni, Allah, pakak jadi hafiz belaka. Pakak jadi hafiz belaka, boleh jadi email belaka. Pergi mari tarawih tak kena cari, tak kena perakat cari menatu dah apa. Anak rumah boleh ada email dah. Walaupun kecil saja pun. Abdullah bin Abbas royak kata Nabi ni gerak. Ayat ni gerak lidah. Soalan kata Allah Ta'ala larang Nabi tak sebab gerak lidah lah. Nah, laginya faqala Ibn Abbas, bahawa cerita sudah dah. Royak kata Nabi gerak lidah semasa Jibril baca. Tahu tu tafsir dia. Pada ngajar bahasa ni sudah Sa'id bin Jubair anak murid dia lain dia royak. Abdullah bin Abbas kata, aku pun
akan nak baca ataupun nak gerakkan lidah aku seperti mana Nabi SAW gerak lidah semasa jumpa dengan Jibril. Gerak lidah, gerak anak murid dia nampak. Tapi soalannya, Abdullah bin Abbas ni dia kedak dengan hikmah yang berlaku dengan Nabi ni. Masa turun wahyu mula-mula ni, sama ada Iqra, sama ada ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, Abdullah bin Abbas dia kedak, tak ada. Abdullah bin Abbas tu Nabi SAW mati umur 13 tahun sampai kepada 15 tahun. Umur Abdullah bin Abbas. Dan juga semasa Nabi SAW hijrah mari mula-mula sampai kepada Madinah. Kerana Nabi SAW duduk di Madinah 10 tahun. Duduk di Madinah 10 tahun lebih. Nabi mati pada tahun pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Masa sampai di Madinah mula-mula tu, Abdullah bin Abbas masa umur dia 3 tahun sampai 5 tahun ya. Pak Nabi duduk di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Makna kata wahyu turun mula-mula Abdullah bin Abbas tak wanak lagi. Kerana duduk di Mekah tu umur 3 tahun baru. Ulama bakat mayu yang kata bagaimana ya Abdullah bin Abbas cerita mengenai dengan kisah ni bahkan dia tak ada wanaknya. Ulama jawab kata dua jalan lah. Boleh jadi satunya Nabi cerita dengan ramai-ramai sahabat dengan kata semasa turun wahyu kepada dia ni gini. Abdullah bin Abbas mengapa mari cerita pula. Ataupun Abdullah bin Abbas ditanya kepada Nabi, kata Nabi bagaimana turun wahyu kepada keadaan. Nabi cerita kepada dia mari cerita mengajar kepada anak murid dia pula. Sehingganya Abdullah bin Abbas yang kata, anak muridku, tengok aku nak menggerakkan lidah mulut aku seperti mana Nabi biasa bergerak, biasa cerita, biasa buat contoh kepada aku. Dia bergerak. Selepas daripada Abdullah bin Abbas mati, Sa'id bin Jubair jadi tok guru lah, ada anak murid pula. Ada anak murid dia pula, dia mengajar hadis ni, dia pun royak kepada anak murid dia kata, aku uharrikuhuma kama raaitu Ibn Abbas yuharrikuhuma. Aku hari ni pun nak gerak lidah mulut seperti mana aku tengok tok guru aku Abdullah bin Abbas ni gerak mulut balas mana. Kerana tok guruku dia tengok Nabi gerak mulut balas mana. Orang panggil itu hadis al-musalsal. Mik daripada tok guru balas mana, riwayat kepada anak murid balas tu lah. Balas tu lah. Fa anzalallahu ta'ala, selepas daripada tu Allah Taala turun ayat lah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ayat 16, ayat 17 dalam suratul Qiyamah. Jibril waktu wahyu kepada Nabi baca turun. Allah Taala turun ayat ni semasa Jibril jumpa dengan Nabi kata jangan kamu gaduh-gaduh gerak lidah untuk nak cepat-cepat ingat kepada Quran yang Jibril baca kepadamu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ibn Abbas yang kata sesungguhnya ayat ni inna alaina jam'ahu wa qur'ana, mana kata kami sendirilah akan himpunkan wahyu yang Jibril mari ayat kepadamu ni akan ada ataupun terlekat dalam dadamu dengan secara automatik. Tak usah baca tu, dengar saja ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kepada Nabi kata semasa Jibril waktu wahyu dan juga baca ilmu dengar mensenyap saja ya. Tak usah baca, tak usah baca teruk, tak usah gerak lidah teruk. Kerana inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami sendiri Allah Taala kata kami sendiri yang akan nak wimu ni ingat dengan secara automatik, wa taqra'uhu, dan juga selepas daripada tu boleh nak baca kepada sahabatmu, boleh baca ingat sendiri. Cam doi priyai orang panggil. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, ayat 18 lagi. Makna apa? Ibn Abbas kata fastami' lahu wa ansit, bahkan semasa Jibril baca mendengar saja. Fa'ansit, senyap serta dengan bui sematik dengan mendengar dengan fatih, maka ingat sendiri. Thumma inna alaina bayanah, sesungguhnya kerja kami, Allah Taala kata kerja kami lah yang nak wimu ni boleh ingat, boleh baca selepas daripada ni. Asal bimepa Muhammad tak sedap bimai kata tak ada nak baca turut Jibril sehingga tak ingat ayat lain, tak sedap bimepa. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك, selepas daripada ning tu ayat ni Jibril mari setiap kali selepas daripada tu pun Nabi senyap kara, istama'a, dengar. Selepas daripada Jibril klik, Jibril tu mari baca Nabi dengar saja. Selepas daripada Jibril baca sudah, Jibril klik lagi, fantalaka, klik lagi,
Nabi ni ingat selalu dah. Qara'ahu Nabi kama qara'ahu. Nabi boleh baca serupa dengan Jibril boleh baca. Makna kata ingat dada lah. Makna kata ingat dada. Ini kita dapat di sini kata witikan cam Nabi SAW iaitu dengar. Habis tu hari ni cara mengapa ni berbagai-bagai cara lah. Berbagai-bagai cara. Setengah orang biasanya dengar saja ingat. Setengah orang biasanya kena ulang, kena baca diri sendiri, suara masuk dalam telinga baru ingat. Tapi semua itu tu orang panggil tu menurut orang panggil tu kaum sama ataupun kaum seduk, kaum ngada bagi setiap orang masing-masing. Pergi kepada hadis yang terakhir, hadis yang ke-6. Sebelum hadis dalam kitab yang pertama, tajuk yang pertama ini dia ada 7 hadis. Hadis yang ke-7 panjang. Kita akan baca pada minggu depan insya-Allah. Hadis yang ke-6 ini daripada tok guru yang lain. Qala hadatsana Abdan, tok guru Bukhari yang nama Abdan. Dengan sanad yang sapa kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Hadis ni Abdullah bin Abbas dia cerita kata Nabi ni adalah orang yang paling hati mulia sekali, baik sekali dengan orang. Nabi setiap orang mari minta gapo wi belaka, tak kira siapa sahabat mana mari minta gapo, wi siapa kau tidak ada gapo dah bagi beliau. Wi siapa kau habis, yang duk ada di Nabi tu habis. Barulah orang kata habis. Dalam satu harinya seorang lelaki rajulan majhud mari cari Nabi. Rajul majhul ni tak ada makan, tak ada harta, tak ada tempat tidur. Konyak raih sungguh mari cari kepada Nabi. Nabi hatta sahabat pergi kepada setiap rumah dia belaka, setiap rumah isteri dia. Sahabat yang dia hantar pergi rumah isteri pertama tanya kata ada gapo makan tak weh. Nabi suruh aku mari tanya. Isteri dia kata tidak ada gapo sikit buat meleket air. Pergi kepada rumah isteri yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Setiap orang isteri pakat jawab suku belaka kata tidak ada makan yang gapo sikit buat meleket air saja. Tak ada mana klik mari ayat kepada Nabi. Ya Rasulullah, tak ada gapo sikit buat rumahmu. Kita hari ni macam-macam berbagai makan ni ada dalam rumah. Makan tak habis pula tu. Pagi esok kau curah buat semula pula. Tapi rumah Nabi tidak ada gapo. Baru sampai situlah Nabi jong nama kata tidak ada gapo dah. Nabi baru cari jalan keluar yang kedua kata, "Hei sahabatku, seorang mana yang nak menerimakan tetamu Rasulullah pada malam ni? Pia boleh nak terima ratik nak tarab kat pada hari ni." Pakak berdiri rajulun min Ansar yang kata, "Ana ya Rasulullah, aku diri tak apa." Hati siapa dah. Pergi sampai rumah isteri yang kata tidak ada gapo juga dalam rumah. Adanya makan ni anak ya. Nasi orang panggil tu nasi laik lah, nasi anak suap anak tu. Kau pong orang panggil suap kepada anak. Tapi hati siapa dah. Masuk pergi dalam rumah usaha kata pita waktu makan belaka wi anak boleh tidur dengan malam tu dengan tak makan. Wi anak tidur pada malam tu dengan tak makan kerana nasi anak ada tinggal pun ada sekadar tu ya. Kalau wi anak makan, tetamu tak boleh makan. Pasti ataupun paksa kena wi anak isteri tidur kata pita. Dan juga wak ngelak kata makan sedikit tu baik mari luar, wi makan yang sedikit itu kepada tetamu Nabi. Tetamu biasa kan, mari makan bersama. Dia yang kata, aku sudah makan dah dalam tadi bersama dengan ahliku. Sehingga tetamu Nabi makan kenyang dengan makanan yang sedikit dengan sebab barakah yang Allah Taala memberi dalam makanan itu. Tapi Nabi kata Nabi ni kalau ada sedikit dia wi. Dia nak uti kepada orang apabila habis licin daripada Nabi SAW. Habis licin daripada sisi Nabi SAW. Dan juga Nabi nak baik, lebih baiknya pada bulan Ramadan. Nabi ni ada gapo bui. Habis itu yang terakhir sekali kata caidi. Orang panggil tu hati baiknya seperti orang panggil tu angin. Orang panggil tu seperti angin yang tidak terputus, angin kuat. Cepat orang panggil. Dengar pok wi, tak ada mikir tak nak wi nak wi mikir panjang dak. Itu Nabi SAW. Paling mulia sekali pada bulan Ramadan.
Kerana bulan Ramadan setiap malam mengaji jumpa dengan Jibril. Selepas daripada tu Nabi jumpa Jibril tak adalah perasaan takut. Dan juga setiap kali jumpa Jibril Nabi gembira. Boleh mengaji dengan Jibril. Fayudarisuhu Al-Quran. Jumpa dengan Jibril setiap malam pada bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Tadarus makna kata baca dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Nabi baca, Jibril dengar. Orang panggil tadarus. Habis tu bulan Ramadan sunatkan kita bertadarus. Pakat dengar, pakat baca Quran dan juga pakat dengar. Sebenarnya kita baca sendiri dah. Dengar dalam semaya dah. Alhamdulillah dah kita dengar 30 hari 30 juzuk daripada Tok Imam. Daripada Tok Imam. Di sini kita dapatnya apabila kita dapat gembira sunat ataupun sunnah kita sedekah. Orang panggil itu sedekah. Habis tu di sini ni Nabi SAW gembira setiap malam boleh jumpa, boleh mengaji, bertadarus Al-Quran sama dengan Jibril. Dan juga apabila mujur gembira dengan sebab boleh mengaji Quran dengan Jibril ni, ajwadun nas, suka wui kepada orang. Nabi suka. Habis itu sunnah apabila kita dapat satu berita gembira, kita beri sedekah sedikit. Seperti mana Ka'ab bin Malik, kalau kita ingat cerita dalam Riyadhus Salihin ni, Ka'ab bin Malik seorang sahabat yang kena boykot daripada Nabi dan juga ahli Madinah. Dengan sebab tak pergi perang Tabuk bersama dengan Nabi. Tak pergi perang Tabuk dengan Nabi, tidak ada uzur apa, klik mari Nabi dan juga sahabat boykot penuelan Hasib Wan. Tak jawab salam, tak tegar, tak kecek, tak peduli apa. Bahkan 10 hari akhir tu Nabi pesan royak kepada Ka'ab kata, "Mung tak boleh tidur, jangan masuk dekat dengan isterimu." Seksa. Pergi semaya di masjid tengok kepada Nabi. Nabi tak padu, Nabi tak jawab salam, Nabi tak tegar, Nabi tak apa sekabut. Nabi nak boykot, nak ajar, nak ajar. Sehingga cukup 50 hari. Kita cuba gambar 50 hari orang Madinah, orang lain kampung kita tak orang panggil kita mai son cairau, tak peduli kepada kita. Dia jalan nak orang pakat cemuh kita. Kerana kamsang Nabi tak sebi peduli tu, nak boykot tu. Dengan sebab mai yang kau rong songkram dengan Nabi, dia tim headphone. Sebenarnya 3 orang, tapi Ka'ab yang paling orang panggil kata cerak sekali kerana dia cerita kepada anak dia. Sehingga cukup 50 hari, ada satu orang mai royak berita. Nabi sudah mai subuh, Nabi royak. Nabi royak kata, hari ni boleh kita nak islah ataupun pakat nak kecek, nak usalan jawab salat, klik mari baik semula dengan Ka'ab, boleh hari ni cukup 50 hari. Ada satu orang sahabat naik kuda pergi nak royak berita gembira ni kepada Ka'ab. Royak berita kepada Ka'ab, "Hei Ka'ab, hari ni Nabi ni Allah Taala terima taubatmu dan juga Nabi nak kecek, nak usalan dan juga ahli Madinah akan nak baik kepada muda." Dia mujur Ka'ab ni. Dia mujur, dia pecah baju yang dia pakai hari tu, dia sedekah kepada orang yang mai berita kepada dia. Kerana sebab mujur. Sehingga selepas daripada tu dia sedekah baju dia pakai dah kepada orang yang mai berita sudah tu. Selepas daripada tu dia lagi cari Nabi, dia tak ada baju nak pakai, dia pinjam orang lain pula baju untuk nak pergi jumpa dengan Nabi SAW. Mujur nak pergi jumpa dengan Nabi. Kerana hari ini adalah hari yang Allah Ta'ala terima taubat dengan sebab kesalahan dia tak pergi berperang dengan Nabi SAW. Itulah pada hadis yang kena. Sebenarnya faedah ataupun pengajaran daripada hadis yang kena ni banyak lagi. Tapi boleh hadis kita dengar sama dah pada bulan Ramadan mengenai dengan tadarus Al-Quran, membacakan Al-Quran. Khususnya satu lagi yang terakhir yang kita dapatnya, masa yang paling comel untuk kita, masa yang paling baik untuk kita baca Quran di antara siang hari dengan malam hari, masa malam hari lebih baik lagi. Kerana Quran Nabi ngaji dengan Jibril pada waktu malam. Habis itu Ibn Abbas yang kata sunat kita baca Quran pada waktu malam. Itulah kita pada hari ini. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.